Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Ada orang tak? Salam Hello. cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Alright, good. Okey, cikgu. Okey. Okey, nampak tak gambar tu? Nampak. Gambar apa tu? Siapa tahu tu gambar apa? Tak nak tahu kan? Anyone? Anyone tahu tak gambar tu? Nazra, Aina, Lembing. 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 Alright. Rasanya Cikgu Fizat ada ajarkan dalam kelas sebelum ni pasal lembing. Ada tak? Ke tak ada? Ada tak? Cikgu rasa dia ada ajar pasal lembing tapi dalam bahagian pegangan sahaja. So kali ni cikgu nak sambung part-part seterusnya lah. Okey. Nampak slide tak? Nampak. Nampak. Okay, good. Okay. Okey. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang unit 6 olahraga asas. Iaitu merejam lembing. Okay, ni Cikgu Fiza ada terangkan dalam kelas sebelum ni, iaitu teknik pegangan lembing. Teknik pegangan lembing merupakan salah satu faktor yang untuk menentukan jarak yang baik dalam renjaman lembing. Okay, renjaman lembing ada 3 teknik. Ada gaya Amerika, gaya finish dan juga gaya fork. Okay, ni gambar dia lah. Untuk gaya Amerika, kita akan pegang di pertengahan pemegang lembing. Tapi ibu jari dan jari telunjuk berada di hujung. Okay, dia akan pegang dekat bucu pemegang ni. So itu untuk gaya mereka. Kalau gaya finish, dia akan berada di antara pemegang dan juga lembing. So yang berada di bucu tersebut adalah jari tengah anda, ini jari hantu dan juga ibu jari. Okay, yang seterusnya gaya fork. Gaya fork ni seperti gambar tersebut. Jari telunjuk dan juga jari hantu berada di bucu pemegang. So pemegangan ni macam tu lah. Okey. Okay, dalam rejam lembing ada 4 fasa. Fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman juga dan fasa ikut lajak. Okey. Syed Muhammad Hafiz ada? Syed Muhammad Hafiz.
Hafiz. Saya pakai akaun bapak saya. Oh, ya ke? Sorry. Okey, tak apa. Awak bacakan tolong yang ni. Belum. Yang fasa ini ya cikgu. Pasal sediaan ni. Yang fasa ini memfokuskan Yep. aspek teknik pegangan dan kedudukan lembing sebelum rejaman dilakukan. Kedudukan lembing yang sesuai akan memberi kesan kepada jarak rejaman. Alright, good. Terima kasih. Okey, ni untuk fasa persediaan ni. Dalam fasa persediaan ni, kita fokuskan pada teknik pegangan dan juga kedudukan lembing. Lepas tu, dalam menentukan jarak yang jauh, jarak rejaman, kedudukan lembing yang sesuai tu boleh bagi kesan yang baik, boleh bagi kesan yang banyak lah. So ini merupakan aspek-aspek yang penting lah yang kita kena beri perhatian sebelum semasa fasa persediaan. Alright. Okay, untuk fasa persediaan, aspek-aspek penting yang pertama ialah kita kena pilih teknik pegangan yang sesuai dan juga selesa. Kalau kita selesa dengan gaya mereka, pakai gaya mereka. Kalau selesa dengan gaya finish, pakai gaya finish. Kalau selesa dengan gaya fork, kita akan pakai gaya fork lah. Ini tiga-tiga gaya pegangan. So, yang keduanya, lembing perlu merentasi tapak tangan yang dominan. Kalau kita dominan dengan tangan kanan, so kita perlu memegang lembing menggunakan tangan kanan lah. Kalau tangan kiri, sebaliknya kalau kita menggunakan tangan kiri. Okey, semasa kita memegang lembing, tapak tangan perlu menghadap ke atas. Kalau tengok gambar tersebut, tapak tangan dia menghadap ke atas. Lepas tu siku tangan yang memegang lembing menghadap ke hadapan. Okey, ni menghadap ke hadapan, siku ni menghadap ke hadapan. Hadapan maksudnya hadapan badan dia. Bila dia macam ni, so siku ni menghadap ke hadapan. Okey, seterusnya, yang kelima, berdiri dalam kedudukan badan yang tegak dan selesa. Okey, dalam fasa persediaan, kita kena berdiri tegak atau berdiri dengan selesa. Lembing dipegang pada paras atas bahu. Kalau awak tengok gambar pun dia berpegang pada atas bahu. Dalam kedudukan bersudut 40 darjah. Dalam kedudukan bersudut 40 darjah. So, kalau tengok sini pun dia pergi 40 darjah. Dia bukannya dia pergi 30 darjah ke apa. Dia 40 darjah ke 45 darjah. Itu merupakan kedudukan persediaan. Okey, bahagian hadapan lembing disasarkan ke arah kawasan rejaman. Okey, kalau lembing tu dia ada track dia sendiri kan. So, hadapan ni pastikan kepala lembing ni pastikan menghadap ke arah kawasan yang awak nak rejam tu lah. Bukan luar kawasan, dalam kawasan. Okey, pandang ke arah kawasan rejaman. Alright. Okey, inilah untuk fasa persediaan. Okey, fasa persediaan yang ada diri tegak, lepas tu lembing 40 darjah ke 45 darjah. Siku menghadap ke hadapan badan ikut badan. Lepas tu dia punya tapak tangan menghadap ke atas, dia pandang ke arah kawasan rejaman. Kepala lembing pun menghadap ke kawasan rejaman. Itu untuk fasa persediaan. Alright. Farish, tolong bacakan pasal lari landas. Fasa ini penting bagi menghasilkan kelajuan yang maksimum dan terkawal untuk melakukan rejaman. Fasa ini akan menghasilkan daya bagi mendapatkan jarak rejaman yang lebih jauh. Okey. Dalam fasa lari landas ni, dia pentinglah untuk hasilkan kelajuan yang maksimum dan terkawal untuk melakukan rejaman. Okay, orang yang menghasilkan bermain rejam lembing untuk fasa lari landas, bukanlah kebiasaannya dia orang akan lari secara laju ke, tak tau. Dia dalam keadaan yang terkawal. Kelajuan yang terkawal. Kalau tidak, kalau kita terlalu laju pun tak boleh juga kalau kita tak boleh kawal.
So benda tu kena ambil fokus lah untuk lari landas. Lepas tu pasal ni menghasilkan daya bagi mendapatkan jarak rejaman yang lebih jauh. Okey. Ini untuk aspek-aspek penting dalam fasa lari landas. Pegang lembing pada aras kepala selari dengan permukaan trek. Okey, dari yang tadi tu pada aras bahu. Lepas tu bila lari landas, bila kita nak berlari tu, lembing tu pada aras kepala selari dengan permukaan trek. So kalau kita menghadap ke arah trek yang telah dibuat untuk rejam tu, so lembing pun selaras dengan kepala. Okey, lepas tu pandang ke arah kawasan rejaman, sama juga. Itu larian mestilah terkawal. Okey, yang ketiga, tingkatkan kelajuan untuk menghasilkan daya. Lagi laju kita berlari, lagi pantas kita berlari, lagi kuatlah daya yang terhasil. Tapi kalau tak boleh, tiada kawalan, so benda tu sia-sia jugalah. So perlu hasilkan kelajuan yang menghasilkan daya tetapi terkawal. Jadi larian secara terkawal. Lepas tu yang keempat, tangan yang bebas, yang ni kalau kita menggunakan tangan kanan, tangan kiri tu bebaskan, dibengkokkan dan menyilang badan pada aras muka. So tangan kita akan macam ni. So dia menyilang pada depan, pada aras muka. Awak tengok gambar tu pun dia menyilang depan muka dia. Okey, itu merupakan yang keempat lah. Okey, untuk yang kelima, aspek dalam lari landas, berlari secara lurus diikuti dengan langkah terakhir yang lebih panjang. Okey, yang awalan tu dia akan lari secara lurus, yang betul lah kan. Lepas tu langkah-langkah yang terakhir tu lebih panjang, so dia akan macam lebih kurang, kalau awak ada perasan atlet lompat tinggi, dia akan ada part yang dia macam saya nak cakap dia macam melakukan strike tau. Langkah dia tu akan lebih panjang. Okey, itulah untuk lari landas. Yang keenam, lentik badan ke belakang. Okay, so dia akan lentikkan badan dia ke belakang serta berat badan dipindahkan ke kaki belakang. So okay, kalau awak tengok ni, dia lentik badan dia ke belakang, lepas tu berat badan dia pun dipindahkan ke kaki belah kanan dia ke belakang. Lepas tu langkah terakhir, tumit kaki hadapan menekan ke track. Okey, tumit kaki hadapan yang akan menekan ke track untuk memindahkan daya. Lepas tu diikuti dengan menyilang kaki, yang ni crossover. Okey, bila tumit kaki kiri dah menekan, lepas tu kaki kanan ni akan pergi ke hadapan pula. Yang ini menyilang kaki, crossover lah. Lepas tu dia akan menyilang ke hadapan kaki kiri. Dekat situ dia pindahkan daya seterusnya ke kaki kanan dan juga ke tangan kanan. Lepas tu pindahkan daya dari kaki ke tangan sebelum memasuki fasa rejaman. Okey, daripada pindah daya ke kaki kanan, lepas tu dia pindah ke tangan kanan untuk menghasilkan daya yang lebih kuat. Ini ini dia lari biasa, lepas tu dia akan panjangkan langkah. Lepas tu yang ketiga ni awak tengok dia buat crossover. Selepas dia dah pindahkan kaki ke daya ke tumit, lepas dia pindahkan pula ke kaki kanan, dia pindahkan ke tangan kanan. Okey, untuk fasa lari landas. Okey, fasa rejaman. Aina Batrisha ada? Saya. Okey, awak tolong bacakan ini. Pemindahan daya berlaku dari bahagian kaki ke bahagian tangan. Hal ini akan menghasilkan kelajuan yang maksimum ketika rejaman lembing dilakukan. Sudut pelepasan yang sesuai juga turut memberi kesan terhadap jarak rejaman. Alright, terima kasih. Okey, ini untuk fasa rejaman. Pemindahan daya berlaku dari bahagian kaki ke bahagian tangan. Okey, dah masa kita lari landas tadi kan dia dah cakap langkah terakhir tu pun daripada kaki ke tangan pemindahan daya. Lepas tu dia akan hasilkan kelajuan yang maksimum ketika rejaman lembing.
sebab daya dah pindah ke tangan. Lepas tu sudut pelepasan yang sesuai akan memberi kesan terhadap jarak rejaman. Okey, ni adalah aspek yang penting dalam rejaman. Lembing berada pada kedudukan 40 darjah, 40 ke 45 darjah. Okey. Lepas tu tumit kaki hadapan menekan ke track serta badan dikilas ke sisi. Okey. Di dalam kedudukan kita menghadap ke belah kanan sebab dia menggunakan dua pinggang kaki kanan. Selepas kita nak baling tu, kita akan kilas badan kita ke sisi. Lepas tu dia akan pusing, dia akan kilas ke sisi pula. So itu akan tambah lagi daya itu, ada additional force. Penambahan daya. Lepas tu kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan daya rotasi pinggul. Okey, yang tangan bebas ni dia akan kilas ke sebelah sana, ke sebelah kiri. Lepas tu rotasi pinggul pun sama apabila awak rotate contoh badan kita tegak pinggul kita rotate, badan kita stay. So bila pinggang kita punya pinggang tu rotate dulu, badan kita stay, lepas tu kita lepaskan pula badan kita, dia akan menghasilkan satu daya yang lebih laju. Itulah itu dinamakan tu menggunakan tangan bebas dan daya rotasi pinggul. Kalau awak pusingkan pinggul dengan badan secara serentak, dia tiada hasil daya yang kuat. Tapi kalau awak pusing pinggang dulu, lepas tu baru badan follow, itu akan menghasilkan daya rotasi lah. Lepas tu lentik badan ke belakang untuk mendapatkan daya. Ni lentik badan untuk mendapatkan daya. Lepas tu yang seterusnya, yang kelima, tolak lembing ke belakang serta tarik ke atas. Okay, pada fasa sebelumnya kita hanya ke belakang sahaja kita punya lembing tu. Tapi untuk fasa rejaman, tolak lembing ke belakang, tarik ke atas. Dia akan jadi macam berbentuk, siku kita akan macam bentuk L lah untuk melakukan rejaman. Pindahkan berat badan ke kaki hadapan, lepaskan lembing pada kedudukan 40 darjah hingga 45 darjah dengan tangan yang lurus ke hadapan. Okay, ini untuk fasa rejaman. Tengok kalau kebiasaan fasa sebelumnya tangan kita hanya lurus sahaja, tapi untuk fasa rejaman kita akan jadi L pada tangan yang melakukan rejaman. Lepas tu tangan kiri akan menghadap ke hadapan. Lepas tu dia akan kilas pinggang pergi dulu, lepas tu badan dan juga tangan terus pergi. Itu menghasilkan additional force. Okay. Cikgu nak minta. Nakiyuddin. Nakiyuddin. Ni cikgu. Awak tolong bacakan fasa ikut lajak. Fasa ini penting bagi mengekalkan keseimbangan badan serta mengawal kelajuan selepas lembing direjam. Hal ini bagi mengekalkan kelajuan larian serta memastikan rejaman yang dilakukan tidak dibatalkan kerana memijak atau melepasi garisan kawasan lari landas. Alright, good. Terima kasih. Okey, fasa ini, fasa ikut lajak ni selepas kita melakukan rejaman. Dia untuk mengekalkan keseimbangan badan serta mengekalkan atau mengawal kelajuan selepas lembing direjam. Okey, hal ini bagi mengekalkan kelajuan larian serta memastikan rejaman yang akan tidak batal kerana memijak atau melepasi garisan kawasan lari landas. Okey, lepas kita melakukan rejaman, kita berlari. Lepas tu kita lakukan rejaman, kita ada daya yang terlebih. So, fasa ikut lajak ni adalah untuk cara kita mengawal. Kalau kita tak mengawal kita punya daya tersebut, kita mungkin akan memijak pada line kawasan rejaman ataupun kita melepasi garisan tersebut, memijak atau melepasi garisan tersebut. So apabila kita melakukan rejaman, kita memijak garisan, dekat situ kita akan batal. Sebelum rejaman jatuh, sebelum lembing jatuh ke tanah, kita dah keluar pun, itu pun batal juga. Lembing yang direjam, jika kepalanya tidak cacak ataupun kepalanya tidak jatuh dahulu ke lantai, ke tanah, dia jatuh bahagian belakang dulu so itu pun batal.
So itu antara perkara-perkara yang batal dalam rejaman lembing. Okay, ini untuk aspek penting dalam rejaman. Selepas lembing dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki. Okey, selepas rejam, mendarat dengan sebelah kaki. Kalau awak pelontar tangan kanan, kita akan mendarat dengan kaki kanan. So kaki kanan tu merupakan kaki yang terakhir lah untuk selepas rejaman. Imbang badan dengan kaki yang sebelah lagi. Selepas kaki kanan dah mendarat, imbangkan badan anda dengan kaki yang kaki kiri. Rendahkan badan bagi mengimbang dan menstabilkan kedudukan badan. Kawal pergerakan supaya tidak melepasi garisan lengkung bulatan. Okey, ini penting. Jangan keluar daripada lengkung bulatan atau berpijak pada line lengkung bulatan. Pandang pergerakan lembing. Okey, kita akan tengok dulu lembing tu macam mana. Lembing tu masuk ataupun keluar. Selepas cacak, selepas empire ataupun ref dah angkat bendera putih, dan baru awak boleh keluar daripada kawasan rejaman. Alright, ini merupakan ekor raja. Awak tengok tu dia akan mendarat dengan sebelah kaki. Sebelah kaki lagi akan mengimbang. Terendahkan badan. Jangan kepijak line. Jangan keluar daripada line. So itu merupakan pasal ekor raja. Okey, aktiviti merejam dapat mengukuhkan kemahiran murid-murid dalam teknik merejam lembing. Murid dapat dilatih lebih fokus dan berani tangkas dengan menggunakan pelbagai alatan untuk diasaskan kepada kawasan yang disasarkan. Okey, kita boleh tukar aktiviti rejam lembing ni. Kalau terlalu bahaya, kita boleh guna batang penyapu, pipe PVC dan sebagainya lah untuk meningkatkan langkah keselamatan kita. Lepas tu kita juga boleh guna bola, bola lisok atau bola tenis digunakan sebagai alatan untuk membetulkan kita punya fasa-fasa dan juga mengelakkan berlaku sebarang kemalangan ataupun kecederaan. Okay, ini merupakan teknik lakuan lembing daripada fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman, tapi yang terakhir sekali ni fasa ikut ajak. Okey, sampai situ saja slide. Stop sharing sekejap. Okay guys, kat situ cikgu dah tunjuk tadi slide untuk rejam lembing. Cikgu ada peta minda untuk awak buat. Okey, ini merupakan peta minda. Cikgu nak awak buat peta minda ni nanti. Lepas tu hantar gambarnya kepada cikgu. Okey, peta minda yang awak dah buat tu cikgu nak awak ikut kreativiti awak sendiri. Cikgu tak kisah awak nak buat macam mana peta minda tersebut. Tapi yang penting merupakan 4 fasa. Fasa persediaan, lari landas, rejaman dan juga fasa ikut lajak. Ayat-ayat di bawah tu cikgu nak awak gunakan kreativiti sendiri, iaitu maksudnya tu awak boleh pendekkan. Sebagai contohnya tapak tangan menghadap ke atas. Ni memang dah pendek lah kan. Kalau macam ni lembing, lepaskan lembing pada kedudukan bersudut 40 darjah, 45 darjah dengan tangan yang lurus ke hadapan. Awak boleh pendekkan bagi nampak benda tu lagi fix. Yang penting betul-betul fasa dia lah. Okey, boleh guna aktiviti sendiri, boleh bentuk bulat ke bentuk awan dan sebagainya. Awak dah siap, hantar gambar bagi kat cikgu. Lepas tu letakkan dekat dalam buku latihan awak, buku latihan PJPK. Nanti cikgu akan send slide dan juga peta minda ni dekat dalam grup Telegram. Awak nampak tak tadi? Tak nampak Sekejap, cikgu tunjuk. Okay. Okey, ni peta minda Peta minda yang cikgu cakap tadi tu.
So awak boleh guna aktiviti sendirilah untuk buat permintaan ni, untuk siapkan permintaan ni. Faham? Okay, cikgu akan hantar kat dalam grup. Okay, Okay. Humaiza Afza. Awak ada dekat saya tak? Humaiza Afza 1, Humaiza Afza 2. Okay, tak ada tak apa. Balkis Alwani. Balkis. Tak ada juga. Humairah Mira. Hello. Tak ada orang ke? Ada saya. Okay, Faris. Tak apalah, cikgu nak tanya cikgu lah, Faris. Tanya Faris. Apa yang awak dapat daripada kelas kita hari ni? Faris, apa yang awak dapat daripada kelas kita pada hari ini? Faris hilang juga ke? Apa yang kita belajar? Apa yang kita belajar pada kelas kita hari ini? Cikgu tanya apa je awak belajar, maksudnya mungkin cikgu awak nak cakap kita belajar belah tampar ke apa ke. Yang kita belajar lah hari ni. Apa tu? Faris Daniel. Ada siapa ke yang boleh tolong Faris ke? Oh, dengar tak cikgu cakap? Ke tak dengar? Hello? Ya, Oh, dengar tak? dengar. Apa benda kita belajar hari ni? Tu Zarina pun. Zarina pun ada cakap tu. Okay, ini kita belajar pasal lembing. Kan, kita belajar pasal lembing, kita belajar tentang cara pegangan lembing. Ada 3 cara pegangan lembing. Lepas tu kita belajar tentang fasa-fasa dia. Ada fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman dan juga fasa fasa ikut lajak. So itu merupakan 4 fasa dalam rejaman lembing. Dan cikgu juga ada terangkan sedikit tentang peraturan. Sebagai contohnya, jangan mijak line, jangan keluar daripada line, jangan keluar daripada kawasan selagi lembing tidak jatuh ke tanah. Lepas tu lembing yang jatuh tidak jatuh dengan kepala dia tidak jatuh dahulu ke tanah merupakan batal, ataupun dia ada bekas cacak ke bawah, itu juga batal. Itu merupakan sedikit sebanyaklah tentang lembing. Okay guys, cikgu rasa kelas kita sampai sini je. Cikgu dah lebih 4 minit daripada kelas awak ni. Terima kasih. Kita jumpa minggu depan cuti. So mungkin minggu lagi satu nanti kita akan jumpa lagi lah dekat kelas. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Bye-bye.